Peserta-peserta webinar kita pada malam ini 27 hari bulan Mac 2020. Okey, sesi webinar kita pada malam ini adalah bersama Puan Mahira binti Muhammad Rawi, seorang guru daripada SK Cyberjaya Selangor. Bersama saya moderator bertugas malam ini Cikgu Nur Hafizah binti Bacok daripada SMKA Tuan Perak, Melaka. Jadi malam ini kita akan berwebinar. Tajuk yang diberikan ialah e-learning using Wakelet. Let's ride the Wakelet wave. Okey, selamat datang, welcome, ahlan wa sahlan semua. Diharap peserta webinar dapat mengikuti sesi webinar dengan tenang dan seronok hingga selesai, lebih kurang jam 10 malam. So, webinar ini boleh direkodkan dalam SPL KPM di bahagian senarai pembelajaran kendiri di ruang e-pembelajaran. Jadi, pastikan anda semua berada di dalam sesi sehingga jam 10 malam atau sehingga selesai untuk mendapatkan link borang kehadiran yang perlu diisi. Jadi, anda akan diberikan e-certificate melalui email anda sebagai bukti penyertaan e-pembelajaran dan boleh diserahkan kepada SULDP sekolah anda nanti. Untuk mengetahui lebih lanjut cara untuk mengisi, anda boleh layari http Sudut main ya. Ikut masuk sini. gg.gg/tutorial epk. Boleh dah salin Okey. So saya seterusnya sebelum kita mulakan sesi webinar, saya menjemput Ustaz untuk membacakan doa pada malam ini. Ya Allah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan webinar kita pada malam ini, sama-samalah kita menadah-tangan kepada Allah SWT untuk memohon doa agar diberi kesejahteraan kepada kita semua dan juga seluruh kepada kaum muslimin dan muslimat di mana saja mereka berada, agar segala mara bahaya dan juga bencana yang Allah timpakan kepada kita ni segera Allah angkat ke langit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyanan layanan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bismillahillazi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kembali kepada moderator. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga kita semua dilindungi daripada penyakit COVID-19 yang sedang melanda negara kita. Jadi kita patuhilah perintah kawalan pergerakan dengan menjaga jarak anda. Dan yang paling penting kita stay at home. Okey, kita teruskan. Ni sedikit makluman ulangan
tentang DC Challenge 2020. Jadi kepada yang berminat untuk menyertai challenge ini, anda dikehendaki menyediakan satu lesson plan e-pembelajaran menggunakan mana-mana aplikasi yang telah dipelajari sepanjang tempoh 17 hingga 31 Mac 2020. Anda boleh menggabungkan beberapa aplikasi yang dirasakan sesuai. Hadiah menarik dari Microsoft disediakan kepada pemenang. Dan semua lesson plan perlu dihantar ke alamat email yang akan diberikan pada 31 Mac 2020 untuk dinilai. Baiklah, sebelum saya serahkan pada penyampai kita pada malam ini, saya bacakan sedikit biodata diri Puan Mahira binti Muhammad Rawi, seorang guru sains dari SK Cyberjaya Selangor. Beliau berasal daripada Kelantan Darul Naim dan telah berkhidmat selama 15 tahun dalam bidang pendidikan. Banyak penglibatan beliau dan sumbangan. Antaranya ialah JU KSSR Sains tahun 3 2016, Master Trainer Microsoft PJSM 2019, Ahli Persatuan Guru STEM Malaysia 2018 hingga 2020, Admin Digital Classroom 2019 hingga 2020, Guru Inspirasi Co-Curriculum Daerah Sepang 2019, dan yang terkini sumbangan beliau penceramah jemputan Digital Wave di Kolej Matrikulasi. Beliau juga memiliki Microsoft Innovative Educator Certified. Beliau juga ialah Worklet Community Members, Edpuzzle Coach dan Flipgrid Educator Certified. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan kepada penyampai webinar pada malam ini, Puan Mahira ataupun lebih dikenali sebagai Cikgu Era. Jadi harap semua bersedia dan berada di depan skrin sehingga akhirnya pada jam 10 malam lebih kurang ataupun lebih. Jadi saya serahkan pada Cikgu Mahira. Cikgu Mahira. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Nur Hafizah Bacok daripada Melaka selaku moderator kita pada malam ini. Jadi sebelum kita masuk kepada sesi kita, so pada hari ini saya akan kongsikan kepada cikgu-cikgu sekalian sekejap berkenaan dengan Wakelet. Okey, apa benda Wakelet ni? Pernah dengar ke tak? So kalau yang pertama kali dengar Wakelet ni mungkin rasa ingin tahulah, tapi bagi yang dah pernah ni dia orang tak ada masalah lah. Jadi e-learning with Wakelet. Wakelet ni merupakan satu platform yang mana kita boleh simpan, okey, boleh simpan. Oh sorry, sebelum tu saya nak kongsikan di akhir nanti cikgu-cikgu dapat mengaplikasikan Wakelet ataupun aplikasi-aplikasi yang terdapat di dalam portal Digital Learning KPM. Okey, so untuk malam ni untuk malam ni kita lebih fokus kepada guru-guru KPM. Tapi bagi guru-guru bukan KPM, mereka jangan risau, boleh menggunakan aplikasi ni daripada web wakelet.com. So nanti buka browser, di browser typekan wakelet.com. Manakala bagi cikgu-cikgu KPM, cikgu boleh buka portal digital learning. Nanti kita akan create sama-sama dan bina satu koleksi untuk diintegrasikan dengan PDPC. Okey, kalau cikgu tengok di sini, Wakelet ni boleh kita panggil sambunglah, diletakkan pada browser. Sama ada cikgu nak install kepada Google Chrome ataupun Microsoft Edge. Ataupun boleh juga menggunakan Mozilla Firefox. Okey. Dia ada bahagian di menu bar ni, dia ada satu bahagian untuk educators. So nanti kita akan explore sama-sama ya. Okey.
Wakelet ni cikgu boleh bookmark apa saja kandungan yang berkaitan dengan pendidikan. Tak kisahlah sama ada artikel ke atau sumber-sumber video ke daripada media sosial. Dari mana saja yang cikgu dapatkan, cikgu boleh masukkan ke dalam Wakelet tersebut. Kemudian kita boleh organisekan dia dan kita khususkan dia mengikut kategori-kategori lah. Dan apa yang menarik, Wakelet ni kita boleh collaborate dengan student kita. Dan kalau yang student sekolah menengah, diorang lebih kreatif lah. Bagi yang sekolah rendah ni, dia ada tahap-tahap dia lah untuk kita kongsikan koleksi Wakelet ni. Okey, baik. Antara tools yang boleh kita gunakan untuk kita integrasikan dengan Wakelet ni adalah kita boleh gunakan Microsoft Teams, Remind, Microsoft OneNote, Google Drive, Google Classroom, Flipgrid, Nearpod dan ada beberapa lagi yang terbaru baru ni berkenaan dengan Merge. Yang tu kita tak payah ni lagi lah. So kita nak fokus kepada macam mana kita nak integratekan Wakelet ni dengan Google Classroom. Sebab kita sekarang ni lebih kepada Google Classroom kan. Jadi cikgu-cikgu nak maksimiskan lagi penggunaan dia, mengoptimumkan lagi penggunaan dia. So kita tengok macam mana kita nak gunakan Wakelet ni dengan Google Classroom, Flipgrid dan juga Google Drive. Okey. Baik. Apa yang menarik dengan Wakelet ni? Mereka menyediakan satu kita panggil satu komuniti di mana setiap level tu dia akan bagi kita satu badge dan badge-nya lebih kurang macam ni lah. Ni untuk badge community member. Dan bagi yang dapat membina lebih daripada 100 koleksi dan membuat permohonan, so mereka akan bagi pengiktirafan sebagai Wakelet Ambassador. Okey. Untuk sekolah menengah ataupun bagi yang sekolah bahagian matrikulasi ke apa, paling menarik mereka menyediakan program ni untuk student-student berumur 13 tahun ke atas. Jadi murid-murid ataupun pelajar-pelajar mereka akan membina koleksi mereka sendiri dan di akhirnya mereka akan memperolehi sijil serta badge student ambassador. Okey. Baik. So bagaimana kita nak ni? Jadi saya harap cikgu-cikgu dapat bersama-sama buka portal digital learning, klik log masuk. Okey. Kemudian bila di log masuk tu biasanya dia akan bawa kepada masukkan akaun kita lah. So kita masukkan akaun kita. Okey, seterusnya sampai di bahagian ni, cikgu klik dekat menu guru. Nanti cikgu akan klik aplikasi. Okey, di bahagian aplikasi ni lah cikgu akan nampak logo ataupun ikon Wakelet kalau cikgu perasan lah dalam portal digital learning kita. Okey, baik. Okey. Okey, cikgu. Sekarang ni pergi ke portal digital learning. Klik menu guru, login. Okey, cikgu dah login. Okey, log masuk. Okey. So cikgu klik. Okey, kemudian cikgu klik bahagian ni guru.
Okey, di bahagian guru tu nanti dia akan ada satu, sama ada gunakan aplikasi ni ataupun cikgu terus klik di ikon aplikasi nombor 3 ni. Okey. So dia akan bawa kepada paparan ni lah. Okey. Kemudian cikgu akan nampak ikon Wakelet. Okey. Baik, cikgu klik di ikon Wakelet tadi. Okey, mana saya sebelum ni dia memang dah ada akaun Wakelet. Jadi yang mana yang baru nak create account, cikgu boleh isikan segala maklumat-maklumat yang dia minta. Okey. Baik. Sekejap. Saya cuba. Switch account. Cikgu Ira, Ya, minta slow sikit. slow Laju Laju sangat. Okey. Ni kita buat akaun baru sebab tadi yang akaun yang dah ada, yang sedia ada daripada menggunakan akaun Gmail lain. So sekarang ni kita cuba buat akaun yang baru. Okey. Klik sekali lagi. Okey. Macam tak bergerak ni. Cuba sekali lagi Okey, nampaknya kita tak dapat nak ni lah. So saya buka yang saya dah ada sebelum ni. Baik. Kalau cikgu tengok pada sini. Okey, dia ada bahagian profil. Okey, bahagian profil. Okey, di bahagian profil ni cikgu boleh masukkan profil-profil cikgu, apa sumbangan-sumbangan cikgu. Dan kita boleh edit di bahagian profil ni. Okey. Edit. So untuk edit just tekan tanda pensel ni, okey, simbol pensel ni dan letakkan maklumat-maklumat yang cikgu rasa cikgu nak letak, okey. Dan di bahagian sini kalau cikgu nampak kan, okey. Di bahagian ni kita boleh isikan paling maksimum 5 link media sosial. Okey, 5 link media sosial kita. Okey. Di paparan ni juga cikgu boleh tengok koleksi-koleksi yang telah cikgu cipta. Okey, yang cikgu cipta berdasarkan kandungan-kandungan yang cikgu rasa perlu. Okey. Kita boleh juga create rancangan mengajar, community. Ni kita panggil pengkhususan, curation. Okey. Kita khususkan kepada bahagian kesihatan. So sini tak ada collection lagi sebab tak ada ni lagi kan. So kita letakkan add new section kalau kata kita nak letak. Baik, kalau kata kita tak nak bahagian ni, kita just delete je lah section ni. Okey, delete section. Delete section. Baik. Itu bahagian profil. Bila dah selesai semua, cikgu dah masukkan profile image serta header image. So cikgu boleh save. Okey.
Yang bahagian profile ni atas kita lah apa yang kita nak masukkan. Okay, kita save. Okay, baik. Sekarang ni kita nak tengok apa yang ada dalam koleksi kita ni. Baik. Dalam bahagian ni, okay, dalam bahagian ni collection, dia ada collection, ada bookmark dan ada group collection. Okay, yang nak di-sharingkan pada hari ini, bagaimana cikgu nak create collection, okay? Baik, ini adalah collection-collection yang saya telah buat sebelum ni. Okay, saya tunjuk satu dulu ya. Baik, saya ambil yang ni lah. Okay. Okay, ini adalah koleksi sambutan Tahun Baru Cina di sekolah saya. Jadi saya boleh gunakan platform Wakelet ni untuk saya buat satu macam laporan lah, okay? Laporan. So daripada sini, sebelum kita nak create collection ni, jadikan satu collection ni, okay, semula kita kena create a new collection dulu. Okay, create a new collection. Okay, bila kita create a new collection, cikgu boleh tambah cover image, enter the title of your collection, kemudian add a background image. Okay, dan di sinilah fungsi Wakelet tu akan berlaku. Okay, kalau cikgu perhatikan di sini, untuk kita masukkan konten-konten ataupun kandungan-kandungan yang kita rasakan sesuai dengan pendidikan, so kita boleh gunakan sama ada menggunakan URL ataupun kita boleh gunakan teks. Okay, untuk URL ni kita boleh ambil daripada browser lah. Kita copy link address, kemudian kita masukkan di sini. Okay, so saya akan tunjuk satu-satu nanti. Cuma kita explore dulu apa yang ada di sini. Baik, selain pada tu cikgu juga boleh masukkan YouTube. Okay, bila cikgu klik, cikgu search apa yang cikgu nak masukkan di sini. Katalah pasal, okay, sekarang ni semua cikgu-cikgu sedang berada di rumah dan belajar secara maya belaka kan. Begitu juga dengan pelajar-pelajar kita. Kita cuba cari apa yang ada dalam YouTube ni. Okay. So katalah, okay. Okay. Saya nak masukkan benda ni. So kita add kan. Okay, kita add kan. Jadi kita boleh masukkan untuk YouTube. Kemudian kita nak tambah lagi. Okay, nak tambah lagi, just klik butang hijau ini. Okay, katalah cikgu cikgu menggunakan tweet kan. Cikgu guna tweet, kemudian cikgu jumpa satu artikel atau satu tweet yang cikgu rasa menarik lah dengan tweets ni. So cikgu boleh masukkan tweet yang cikgu nak tu di sini ya. Okay, sama ada cikgu ambil daripada URL dia ataupun cikgu boleh bookmarkkan dia. Okay. Okay, seterusnya. Okay, ni bookmark. Okay, dalam bookmark ni, cikgu boleh pilih daripada hak yang kita ambil dari contohnya cikgu jumpa, okay, sebelum tu, Wakelet ni kita boleh install di handphone. Okay, cuma paparan handphone dia berbeza dengan paparan di browser komputer kita lah, laptop kita. Jadi paparan di handphone dia agak terhad sedikit. Jadi andai kata kalau kita menggunakan Twitter ataupun Facebook ke apa, jadi kalau kita nak
kita jumpa satu-satu artikel tu, kita terus boleh savekan artikel-artikel tersebut ke dalam Wakelet. Jadi kita bookmarkkan dia. Okey. Jadi dia akan masuk dalam bahagian bookmark tadi. Okey, contohnya sini. Saya ambil, okey. Yang ni lah. Ni hak dalam koleksi bookmark yang 300 lebih tadi kan. So saya masukkan di sini. Okey. Baik. Image. Image cikgu boleh ambil sama ada daripada komputer cikgu. Okey. Okey, so cikgu carilah dalam komputer gambar yang berkaitan untuk cikgu simpan, untuk cikgu attachkan di sini. Okey. Baik. So satu lagi kita boleh guna sama ada kita gunakan daripada library. Nak cari tentang apa? Yang berkaitan dengan remote learning tadi. So cikgu just type sahaja perkataan yang berkaitan. Okey. So dia keluarlah. Okey, koleksi-koleksi yang berkaitan. Okey. Ataupun book. Okey. So cikgu boleh klik. Klik. Okey, kita nak ambil yang ni contohnya. Okey, dia akan masuk sini. Okey. Yang ketiga pula, yang ke 1, 2, 3. 7. Okey, yang ketujuh kita boleh gunakan PDF. Okey. Kalau katalah PDF dah ada dalam ni, so kita nak masukkan dalam Wakelet ni, just klik ni, cikgu masukkan PDF tersebut. Okey. Tapi dalam ni tak adalah. Yang ke-8 kita boleh ambil daripada Drive juga ataupun daripada OneDrive. Dan yang last sekali adalah daripada Flipgrid. Okey. Flipgrid ni dia terus automatik. Semalam kita dah belajar dengan Cikgu Nat kan. Bagaimana nak create Flipgrid. Okey, so sekarang ni katalah cikgu nak nak bagi tahu sesuatu lah dalam koleksi tu. So kita masuk, tekan tu. Okay, tengah download ni. Boleh ikut ke cikgu-cikgu? Alah, dia tak bergerak lah pula. Okey, tak apalah. Baik. Itu cara kita nak create a collection. Baik. Sekarang ni saya tunjukkan koleksi yang sedia ada. Okey. Baik, setelah cikgu dah create tadi, kita save lah. Save and exit. Okey, bila save dan exit, katalah cikgu nak edit, nak tambah lagi. So, cikgu boleh klik edit collection. Okey, edit collection di sini. Okey, edit collection. Okay, kita tengok. Ini adalah koleksi Chinese New Year pada yang telah saya buat. Okey. Kalau kita tengok sini, cikgu perhatikan di sini, bahagian atas ni, okay, kita boleh edit cover image. Okey, edit cover image macam tadi jugalah. Sama ada biasa ataupun daripada library. Ya, yang dah ada siap dah dalam ni. Okay, just klik Chinese New Year. Okay. Okay, dia akan keluar. Okay, dia keluar.
So nak tukarlah, ambil yang lain. So kita tukar. Okey. Klik tu, yang tutup. Lambat pula. Okey, dah masuk. Okey, dah masuk. So di sini juga, bahagian cover ni juga kita boleh pilih sama ada kita nak gunakan full cover image ke ataupun half cover. Half cover dia separuh je lah. Ataupun 1/3 daripada image tadi. Hide terus. Kalau tak nak guna yang cover image ni. Just nak gunakan background, so guna background je lah. Tapi kalau nak nampak cantik, kita gunakan cover image. Okay. Baik. Okay, baik. Daripada dalam koleksi-koleksi ni, kita boleh masukkan, contohnya semasa kita sambutan tu ada dibuat rakaman video kan. So dalam rakaman video tu kita orang masukkan dalam YouTube. So kita orang masukkan dengan edit di sini. Okey. Masukkan di sini. Kemudian kita masukkan, sama ada kita masukkan link YouTube tadi. Kita boleh gunakan YouTube ni atau kita boleh paste URL YouTube. Okey. Contoh, katalah saya ambil ni. Edit. Saya ambil link ni. Saya copy, okey. Save dulu yang ni. Ni contoh untuk gunakan paste URL. So kita pastekan di sini. Lepas tu dia akan automatik masuk. Okey. Dia automatik masuk. Okey. Aduh, sakitnya. Bella. Baik. So kalau cikgu perhatikan di atas ni, okey, nampak tak? Bahagian atas ni dia tulis unlisted, okey. Public, unlisted, private. Andai kata kalau cikgu tak nak postkan koleksi cikgu ni, cikgu boleh privatekan sahaja. Okey, privatekan koleksi tadi. Jika cikgu nak share kepada murid-murid di sekolah ataupun cikgu nak share kepada rakan-rakan yang lain, cikgu boleh gunakan unlisted. Only people with the link can see the collection. Hanya yang ada link ni sahaja yang akan dapat lihat koleksi tadi. Tapi kalau cikgu buka secara public, mana-mana pun akan, mana orang pun akan dapat lihat bagi yang ada Wakelet lah. Okay. So, yang ni kita unlisted. Baik. Bila dah siap semua, okay. Di bahagian sini, okay, dia ada 4. Ada 4 kaedah paparan. Okay. Yang saya guna ni adalah mood board. Okay, mood board. Dia susun macam di whiteboard kita tu kan, di softboard kita, so dia susun macam tu. Kalau kita nak guna media view, dia display visual tu secara interaktif content. Dia susun satu macam ni lah. Okay. So kita boleh lihat satu-satu macam ni. Okay. Ni. Baik. Untuk
compact view pula. Dia lebih compact lah. Dia dipadatkan lagi. Okey. Kalau terlampau banyak sangat. Kemudian pandangan grid. Okey, pandangan grid dia macam ni lah. 2. Okey. Jadi saya pilih mood board. Lebih seronok lagi nak tengok. Okey. Baik. Bila dah selesai, semua kita dah masukkan, cikgu boleh save dan exit. Save dan exit. Okey. Baik. Kalau cikgu perasan, okey. Di sini tadi kan, okey, di sini kita boleh change visibility. Kalau tadi semasa kita edit collection, kita nampak sebelah bahagian atas ni kan. Okey, tapi bila kita dah paparkan koleksi tadi, dia akan nampak di sebelah sini. So kita boleh change bila-bila masa. Kita boleh tukar bila-bila masa. Okey. Baik. So sekarang ni koleksi ni dah 18 orang view. Dia bagi tahu sini. Ada 22 item dan ada 18 view. Okey. So sekarang ni, okey, apa yang menarik dengan Wakelet ni, dia didatangkan dengan immersive reader. Apa itu immersive reader? Okey, so kita perhatikan, kita tengok apa yang berlaku. Okey. So boleh nampak kan? Baik. Immersive reader ni adalah salah satu cara untuk memudahkan bagi murid-murid yang mempunyai masalah dalam membaca. Okey, dia dapat membantu murid-murid yang mempunyai masalah. Dan satu lagi, kalau dalam bahasa Inggeris lagi menarik sebab dia ada sediakan bacaan ataupun sebutan. Sebutan serta ada silibel-silibel dia. Okey, kita tengok contoh saya play. Okey. Di voice setting, dia ada dua pilihan. Sama ada nak menggunakan suara lelaki atau suara perempuan. Tapi yang bahasa Melayu ni dia tak ada suara perempuan. Semua jadi lelaki. Okey. So abaikan. Okey, kita tengok sini. Text preferences. Okey. Bahagian text preferences ni kita boleh adjust size text tersebut. Sama ada nak besar ke. Okey. Ni lebih membantu bagi murid-murid yang ada masalah-masalah penglihatan ke apa. Jadi banyak kebaikan lah. So dia boleh increase spacing dan kita boleh tukar font dia. Okey, sama ada. Okey, sekarang ni kita gunakan font Sitka. Ataupun tak nak font Sitka. So cikgu boleh tukar Comic Sans. Background juga cikgu boleh tukar. Okey, ada 6 background yang digunakan di sini. Putih, hitam. Okey. Hijau, turquoise, kuning. Tak naklah warna ni. So kita boleh tukar sini. Nak warna apa? Banyak lagi warna. So cikgu boleh pilih lah apa-apa warna yang cikgu suka, yang diminati. Kalau saya suka warna turquoise. So saya gunakan warna turquoise. Okey? Baik. Okey, baik. Sekarang ni, okey, untuk bahasa Melayu ni dia tak ada grammar lah. Tapi kalau menggunakan bahasa Inggeris, dia akan ada ni, parts of speech. Okey, so untuk ni dia tak ada. Okey, untuk reading preferences, reading preferences, kita boleh fokus sama ada nak gunakan satu line
Okey, dia akan tunjuklah satu line ataupun nak menggunakan 3 line. So budak-budak kalau untuk murid-murid dia agak seronoklah tengok benda ni kan. Ataupun kita boleh gunakan semua sekali lah. Ni. So kita off-kan line focus tadi. Okey. Baik, nanti saya akan tunjukkan yang bahasa Inggeris, kegunaan dia di sini. Okey, untuk translate kita boleh choose language. Okey, choose language. Ada lebih kurang 84 pilihan bahasa yang boleh digunakan, okey, untuk translate. Tapi setakat ni saya guna kalau untuk ni dia katalah kita nak translate. Okey. Oh, sorry. Choose language. Arabic. So by word. Okey. Jadi untuk fungsi bahasa Melayu ni tak ada sangatlah. Okey. Baik. Sekarang ni kita cuba tengok yang bahasa Inggeris pula. Bahasa Inggeris. Oh, sebelum tu. Okey, kita masuk balik ke bahagian home. Kita nak cari yang bahasa Inggeris tadi Mana? Okey. Mana ni? Baik. So saya ambil ni. Dalam koleksi coronavirus ni. Okey. Kalau cikgu nampak ikon ni, maknanya dia boleh dibaca lah. Okey, boleh dibaca. So kita tengok fungsi dalam bahasa Inggeris. Okey. Baik. Okey. Itu yang tadi suara lelaki kan? Ni perempuan. So kita dengar yang lelaki pula. Okey, baik. So sekarang ni kita tengok bahagian grammar option. Okey. Baik. Grammar option. Dia syllables. So tadi tak ada kan? Tak ada tanda titik-titik itu. So yang ni bila kita buka, on kan syllables, automatic. Okey, dia ada ni. Coronavirus. Okey. Cuba kita klik di sini. Oops. Dia akan keluar ni. Okey, keluar listen. Okey. Sekejap, buka. Sekali lagi ya. Okey. Katalah kita nak tahu mana satu nouns. Dia dah highlight kan siap-siap. Yang nouns. Verbs. Warna merah. Adjective. Warna hijau. Adverbs. Warna kuning. And show labels. Okay. Dia labelkan terus. Yang ni adjective. Yang ini verb. Okay. Yang ini noun. Kan. Jadi memudahkan. Baik. Satu lagi. Katalah. Okay. Saya klik dekat perkataan school. Dia keluar terus grafik ni. Okay. Dia keluar gambar. Okay. Selain pada tu. Selain daripada boleh mendengar. Murid dapat sebut dan dia dapat pilih yang mana satu school. Okey, dia bagi pilihan di sini. Okey, katalah saya klik magnet. Keluar gambar magnet. Okey. Apa lagi? Okey, cuba yang ni. Okey. Okey, ni fungsi tadilah picture dictionary ni. Okey, picture dictionary.
School teacher. Tapi yang school teacher ni tak adalah. Yang okay, smart school tadi. Okey, itu. Baik. Yang seterusnya yang saya nak kongsikan dengan cikgu-cikgu. Okey, kalau kita tengok di sini, dia ada satu butang share kan. Tapi tak nampak, tak jelas kenapa jadi macam tu. Okey, kita tengok di sini visibility. Sebabnya saya privatekan dia. So tak boleh nak share lah. Sebab koleksi ni hanya untuk saya. Okey, katalah saya nak sharekan koleksi ni. So saya tukar kepada unlisted ataupun public. Okey. Pilihlah antara dua ni. Unlisted ataupun public. Kata saya nak bagi dekat murid saya. So saya ambil unlisted. Saya save. Okey. So automatic dia keluar. Okey, boleh nampak. Okey, so bila kita nak share, just tekan je benda ni. Okey. So akan keluarlah benda ni. Di mana kita nak share, kita boleh share menggunakan 3 cara ni. Sama ada kita gunakan QR code ataupun kita kliklah mana-mana yang kita nak sharekan. So sekarang ni kita gunakan Google Classroom kan. Ataupun kita boleh copy. Okey, copy ni. Copy link. Kita bagilah dekat grup WhatsApp ke apa kan. Tapi ni saya nak share ke Google Classroom sekolah. Okey. So saya tekan yang tu. Sekejap Okey. Loading. Okey, dah keluar. Okey. Share to classroom. Baik. So sekarang ni cikgu tekan. Okey, tekan. Okay, lambat sikit ya. Baik. So kita nak share ke mana? Kelas 1 Arif dan 1 Amanah. Okey. Choose action. Sebagai assignment ke ataupun sebagai material biasa. So kita klik je lah. Okay, kita klik. Create material. So go lah. Okay. So kita bubuh lah sikit tajuk sini. Remote learning. Perintah kawalan pergerakan. Dari berapa? 18 18 hingga 14 April. Baik. Dia dah masuk. Okey. Topik tu tak adalah. Post. Kita view. Tengok ada ke tak? Okey, so ada dalam ni. Okey. Boleh ya cikgu-cikgu? Baik. Ini cara kita nak share collection. Okey, satu cara lagi. Selain kita share collection kita, kita boleh juga invite pelajar ataupun rakan-rakan kita as a contributors. Okey. Untuk contribute kepada koleksi yang telah kita reka atau buat banner ni.
Jadi macam mana kita nak minta dia orang contribute, cikgu just copy link ni ataupun copy code ataupun bagi QR code ni. Okey. Kemudian boleh juga generate a new link and code. Okey. Kalau tak nak guna code ni. So cikgu copy code, kata copy code lah. Copy code masuk dalam Google Classroom tadilah. Baik, yang ni kita bagi link lah. Saya lebih suka guna link. So kita copy link. Nanti kita bagilah dekat rakan-rakan kita dalam grup. Dalam grup. Tak naik pula. Okey. Sekarang ni saya kongsikan dalam digital classroom. Aduhai. Sorry. Okey, digital classroom. Hai. Okey. Tak apalah. Baik. Tu cara kita nak invite contribute kepada koleksi kita. Okay, just share the links to others. Satu cara lagi, cikgu boleh embed. Okay, embed. Embed this collection. Tak jadi. Okay, selain tu cikgu boleh PDF export PDF ataupun kalau tadi kita change notify dekat sini kan. Di sini pun kita boleh change juga. Okay. Katalah cikgu tak nak dah dengan koleksi ni, cikgu boleh delete collection tadilah. Okay. Baik. Ni antara koleksi-koleksi tentang coronavirus. Kalau ikutkan banyak lagi lah boleh dimasukkan dekat sini. Okay. Baik. Habis tentang koleksi. So apa yang saya nak cikgu-cikgu lakukan ialah cikgu bina satu koleksi. Okay. Cipta satu koleksi. Kemudian, okey, katalah saya masukkan di sini untuk webinar. (27). Okey. Fiza ada masa lagi ke? 7 minit. 7 minit lagi ya? Okey. Answer. Okey, saya letaklah dulu yang ni. Okay. Rangka. Tunggu sehingga dia keluar. Okey. Saya publikkan
Kita publikkan. Okey, yang ni kemudianlah untuk add background kita boleh edit kemudian. Okey, kemudian publish. Okey. So sekarang ni saya nak cikgu-cikgu jadi contributor kepada Wakelet yang saya dah reka. So cikgu saya akan bagi kod. Oh sorry. Better saya bagi copy link lah. Okey, senang. Terus masuk je. Kalau kod cikgu kena masukkan dalam satu lagi. Sekejap nampaknya. Asal naik dulu. Sorry ya cikgu-cikgu. Mana pergi pula ni. Okey, tak apalah, nanti saya akan masukkan dalam dalam grup digital classroom. Cikgu klik dekat Wakelet tu nanti dan cikgu masukkan komen ataupun cadangan-cadangan cikgu dalam koleksi ni nanti ya. Okey. Baik. Nampak ni. Okey. Baik. Yang kedua, berkenaan dengan Wakelet ni, sorry, aplikasi. Okey, kita pergi ke aplikasi sekali lagi. Baik. Cikgu klik di bahagian Microsoft. Okey. Kemudian cikgu klik di sini. Okay. Dia akan bawa kepada ni paparan ni. Cikgu klik dekat Educators. Saya nak tunjukkan pada cikgu kursus yang berkaitan dengan Wakelet dalam Microsoft Educator Center. Alamak, dia hang pula. Aduh, hai. Okey. Okey. Microsoft Educator Center. Okey. So kalau cikgu nanti dia akan bawa kepada masukkan akaun nombor akaun dululah yang Gmail punya tu. Yang apa ni GMOEDL tu @MOEDL. So cikgu kena log in situ dulu. Baik. Bila dah dapat masuk, cikgu klik di bahagian browse course. Okey, browse course. Okey. Cikgu jawablah course ni untuk dapatkan. Okey. Kos ni saya dah
finish kan, dah jawab. So dia akan tulis completed lah. Dan kita akan dapat 500 point beserta badge dan juga CJ. Okey. Baik. Rasanya itu sahaja daripada saya. Diharapkan perkongsian saya ni cikgu-cikgu dapat ikutilah. Kalau katalah tak boleh nak follow ke apa, boleh je PM saya. InsyaAllah saya akan jawab yang sekadar yang saya mampulah. Okey. Sekian saja. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cikgu Era. Okey, kita buka untuk sesi Q&A. Ada soalan ke? Okey, kat sini ada satu soalan Kak Era. Yep. Daripada Encik Hasnul. Dia tanya bagaimana hendak guna apps Wakelet dalam PDPC. Boleh berikan contoh? Okey, dalam PDPC tadi, katalah macam saya tunjuk tadi kan, katalah okey saya ambil collection, pergi kat collection Kalau saya kita nak guna ceritakan untuk flip tentang classroom pun boleh ya? Boleh. Kita boleh gunakan dia sebagai flip classroom lah. Macam tadi saya share ke Google Classroom kan. So murid-murid dia akan tengok dulu terlebih awal. Kemudian kita bincanglah bagi tahu dekat dia orang. Okey, cikgu minta kamu tengok dulu benda ni dan kita akan bincangkan dalam dalam sesi PDPC kita nanti. Okey. Harap jelas Satu lagi soalan, Wakelet ni dalam bahasa Inggeris sahaja ke boleh guna untuk bahasa Cina? Boleh. Kan tadi saya dah kata kita boleh gunakan lebih kurang 84 bahasa kita boleh gunakan. Okey. So kalau katalah cikgu Chinese, dia boleh masukkan apa-apa artikel Chinese dan fungsi immersive reader tu nanti dia akan bacakan kalau orang yang tak faham bahasa Cina. Okey. Ada lagi? Okey, satu soalan. Daripada Intan. Macam mana orang nak join kita punya collection dan kita nak masuk orang punya collection? Okey. Macam saya bagi tahu tadi kan. Okey, katalah saya buka yang ni. Okey, kalau orang nak join collection kita, kita klik dekat contributors ni. Okey, kita klik dekat contributors. Lambat sikit. Nanti dia akan bagi link. Okey. Sama ada cikgu nak bagi link ataupun cikgu nak copy code. Copy code ni kalau dia tak ada account lagi. So bila kita buka di bahagian, sekejap saya cuba buka dekat sini, dia keluar dekat blog dia ke macam mana? Okey, kita copy link ni dan kita bagi dekat rakan-rakan kita yang kita nak diorang masukkan koleksi-koleksi diorang lah. So nanti, saya tunjukkan yang pelajar saya, diorang masuk sebagai contributors dengan menggunakan link yang diberikan. Sekejap dia hang sikit. Alah, hai. Dah kenapa pula? Dia hang lah. Okey. Sekejap Saya tunjukkan yang contributors untuk koleksi yang saya dah buat ni. Okey. Ni koleksi yang saya kongsikan dengan pelajar tahun 2. Okey. Dia hang lah. Lambat.
Ada soalan lain sementara kita masuk ni? Sekejap book review. Okey. Ni hak yang contributors daripada pelajar tahun 2. Saya minta dia orang buat book review. Setakat ni baru 2 orang yang masuk. Okey, dah 3 orang. Okey, daripada 2 cemerlang. Jadi dekat sini dia akan tulis added by Kalisha Irdina, 2 cemerlang. Yang ni added by Madinatul Iman. Okey. Macam mana dia orang boleh masuk sini? Dengan cara tadilah. Kita copy link, bagi ke Google Classroom. Nanti dia orang akan klik link ni dan dia orang terus buat review tu lah. Okey. Jadi Kak Ira, Ada lagi? kalau Ya. pelajar buka dekat Google Classroom tu, so pelajar kena buka akaun Vocalate juga ke? Tak perlu. Kalau pelajar tahun sekolah rendah tak perlu buka. Dia orang akan terus masuk ke ke koleksi kita. Hanya kita je yang ni. Tapi kalau sekolah menengah mungkin dia orang akan create dia orang punya account lah. Okay, so sini fungsi immersive reader tu tetap ada. Okay, sebab dia orang menggunakan teks kan. Okay, itu saja. Ada lagi? Ada lagi Fiza? Ada satu soalan ni, dia tanya, boleh ke kita rekod suara membaca daripada Yanchi? Yanchi, okey. Rekod suara, saya tak pasti. Sekejap cuba tengok balik. Edit collection. Kalau record menggunakan Flipgrid boleh. So kita gunakan Flipgrid video ni. Okey, kita menggunakan video ataupun kita boleh recordkan kita punya video melalui YouTube lah. Kita masukkan melalui YouTube. Ada 2 cara lah, melalui YouTube ataupun melalui video ni. Okey. Rasa satu soalan lagi daripada Rohaya. Saya nak tanya, kalau kita nak edit cover akan keluar upload an image dan choose from library. Yes. Boleh tak kita pilih direct daripada online? Sebab dalam library tak banyak gambar, dia kata. Kalau daripada online, biasanya kita akan save dulu dalam kita punya laptop. Kita akan save dulu dalam laptop. Lepas tu kita katalah upload an image. So kita ambil daripada sini lah. Upload an image. Dia akan ambil daripada laptop lah yang kita katalah gambar-gambar daripada internet ke apa. So kita simpan dalam satu folder di laptop kita dan kita ambil daripada situ lah. Okey. Contohnya kita ambil lah mana-mana gambar yang kita nak. Okey. Okey, saya rasa tu je kot soalannya. Okey. Ada lagi tak, admin? Ada lagi tak soalan? Rasa dah tak ada. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu sekejap saya tukar ni. Okey. Saya ada sedikit hadiah untuk mana-mana cikgu yang berjaya ataupun yang memberikan sini kejap. Kenapa dia tak nak ni Nampak tak gambar Kak? Gambar. Nampak Microsoft Education. Microsoft Education? Oh, dia ni lagi. Okey, sorry. Okey. Sekejap Tak stop lagi ni. Stop sharing. Sorry, lambat sikit. Okey.
Windows ke desktop? Windows kan? Okey dah. Alahai. Nampak ni lagi ke Hafizah? Apa dia? Nampak yang skrin tu lagi ke? Nampak Teams. Nampak Teams? Kak Ira dah okey ke saya nak tunjuk dah. slide saya? Dah Sekejap sebab Kak Ira ada satu ini nak bagi tahu dekat peserta-peserta kita. Okey, nampak Kak Ira tak? Nampak. Nampak? Okey. Baik. Siapa-siapa yang saya akan bagi link dekat grup Digital Classroom nanti, siapa yang berjaya masuk ke Wakelet collection saya punya, cikgu bagi komen sharing komen dalam webinar Wakelet tu, komen yang terbaik saya akan berikan hadiah t-shirt Wakelet. Okey. Menarik tu. Kita akan bagi t-shirt Wakelet. Okey. Dan 3 orang lagi saya akan pilih untuk berikan stiker. Boleh nampak? Okey. Nampak tak? Tak nampak. Nampak. Okey, nampak? Okey. So kita akan bagikan stiker ni kepada Kak Ira tak nampak Kak Ira. Tak nampak? Okey. Boleh? Belum. Tak apalah. Tak nampak tak apalah. Cuma nanti saya akan bagi itulah kepada peserta yang terpilih. Okey. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, terima kasih juga untuk Cikgu Ira. Okey, saya share skrin saya lah. Okey, kita dah selesai sesi Wakelet dengan Cikgu Ira. So, kita sambung sedikit lagi dengan DC Challenge 2020. Nampak stiker. Nampak kan? Okey. Stiker ni kita akan bagi kepada peserta yang terpilih. Okey. Alright, so saya serahkan pula slot seterusnya untuk Dr. Azma untuk menerangkan sedikit tentang DC Challenge 2020. Okey, Dr. Azma ada tak? Ya, saya. Okey. Saya share skrin ya. Baik. Dah nampak bagi tahu ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada semua yang menghadiri malam ini. Seperti yang telah saya war-warkan semasa sesi saya pada beberapa minggu dulu, kita ingin ya melontarkan satu cabaran kepada semua guru-guru yang setiap malam menghadiri cabaran sesi kita ini. Apa yang dipanggil cabaran DC 2020. Matlamat cabaran ini ialah untuk cikgu-cikgu semua menghasilkan satu bahan pengajaran. Ya, sebelum ni kita minta satu lesson plan. Based on that lesson plan, you boleh select satu aktiviti ataupun satu point yang you nak ajar dan bina satu bahan pengajaran yang cikgu-cikgu boleh guna bersama dengan murid-murid dalam masa terdekat. Mungkin minggu hadapan ke. Sebab kita tahu minggu ni sepatutnya kita budak-budak bersekolah tapi masih lagi kita tak boleh nak pergi ke sekolah. Dan saya tengok ada ramai juga cikgu-cikgu yang telah menggunakan WhatsApp dan sebagainya di mana assignment masih lagi di dalam bentuk teks dan sebagainya. Jadi kita nak memeriahkan lagi pembelajaran anak-anak kita kat rumah. Jadi mari kita cuba hasilkan bahan-bahan yang berbentuk multimedia dengan menggunakan spray.
Ya, saya telah kongsi dengan cikgu-cikgu hari itu dengan menggunakan Sway, tetapi bukan setakat Sway lah, ya. Kita boleh gunakan benda-benda yang kita dah belajar sejak daripada hari itu sampai ke malam ini. Jadi tools yang kita dah kongsikan adalah forms, screen recording with PowerPoint, digital storytelling with PowerPoint, Flipgrid, grafik power up with PowerPoint, dan juga malam ni Wakelet. Jadi cikgu boleh guna kombinasi tujuh tools ini. Bukanlah nak guna semua tujuh, tapi mungkin satu dua kombinasi tools ini di dalam learning object yang cikgu nak bina. Kemudian the reason kenapa saya sarankan mengguna Sway, sebabnya mudah untuk kita bagi link Sway itu kepada student melalui WhatsApp parents ke ataupun melalui Google Classroom ke, melalui Teams dan whatever channel yang you ada. Sebab Sway ni adalah cloud based dan kita hanya perlu bagi link sahaja kepada mereka. Alright, jadi saya akan share Sway yang ini dengan cikgu-cikgu semua. Saya akan post di Digital Classroom punya Telegram dan juga Digital Classroom Facebook dan sebagainya lah. Saya hari itu pun masa saya bina, masa saya kongsi Sway dengan cikgu-cikgu, saya dah bina pun satu contoh. Jadi contoh yang ini yang ada di dalam Sway saya ini menggunakan Microsoft Tools berikut. Satu, menggunakan Sway sebagai asasnya. Di dalam Sway itu saya gunakan fungsi embed, saya gunakan fungsi link dan saya gunakan pelbagai media. Dan juga di dalam Sway ini saya guna lagi satu tools iaitu forms untuk buat quiz untuk anak-anak untuk anak-anak lakukan. Jadi saya tunjuk sekejap contoh ini. Preposition of time yang saya buat sebagai contoh sebelum ini. Okey, sama juga. So cikgu boleh buat lagi bagus daripada inilah. Ini saya buat hanya tunjuk contoh. Jadi this one embed, menggunakan fungsi embed dan menggunakan forms. Kombinasi dua tools yang begitu, ya. Yang ini menggunakan multimedia dalam bentuk grafik dan sebagainya. Ini sekali lagi saya menggunakan forms dan ini menggunakan link, menggunakan video. Jadi kalau budak kita dapat konten yang begini, saya rasa lagi seronok dia nak belajar. In addition tu, kalau dah macam 2-3 hari ni dia menerima hanya teks, dan in addition tu itu minggu depan ada kelainan yang boleh kita bagi. Jadi saya nak minta cikgu-cikgu bina benda ni, dan cikgu macam saya kata tadi boleh distribute menggunakan apa-apa platform yang cikgu ada. Boleh melalui Facebook ke, melalui WhatsApp ke, melalui Telegram, melalui Google Classroom, melalui Teams, whatever yang you rasa sesuai, you boleh distribute konten ini. Cuma kami nak minta cikgu bagi kita the link supaya kita boleh tengok dan kita boleh juga memilih pemenang-pemenang lah, ya, dari kalangan cikgu-cikgu yang buat konten ini. Saya harap penerangan saya clear, tapi it's okay, saya akan share link untuk Sway ini di dalam Telegram dan juga di dalam your Facebook dan juga di dalam your website dan sebagainya. Jika ada soalan boleh tanya dekat Telegram. Nanti saya akan jawab dekat situ. Sebab saya rasa waktu pun dah lewat, kalau kita nak tanya kat sini ada lagi benda-benda yang saya rasa cikgu sedang menanti-nanti seperti redeem code dan link. Jadi saya serah balik kepada moderator untuk teruskan. Silakan. Okay, terima kasih banyak Dr. Azma. Alright, saya teruskan. Semua pun dah menunggu-nunggu dah. Okay, so tadi pasal DC Challenge 2020. Okay, seterusnya saya paparkan redeem code untuk dimasukkan ke dalam redeem achievement code dalam laman http://educationmicrosoft.com. Okay, kodenya ialah T Terengganu dash M Melaka M Melaka
D Denmark, 6 E England, 3 England, 2 kosong. Kosong ya cikgu, jangan letak O pula nanti tak masuk. Okey, seterusnya dah salin ke ni? Tempat salin kot kat pun screenshot ke? Okey, nanti seterusnya saya tunjukkan sedikit tata cara untuk redeem code bagi yang baru first time join Microsoft Educator Center. So kita klik dahulu ataupun typekan pautan https://education.microsoft.com, kemudian sign up ataupun kalau dah sign up kita sign in. Kemudian klik pada profile picture. Okay, dekat sini ada gambar profile picture kita. Kemudian akan keluar paparan redeem achievement code. Kemudian kita masukkanlah nombor redeem code yang telah diberikan tadi. Okay, saya tunjukkan semula. Okay, T-MM D6E3E20. Okay. Alright, seterusnya. Okay, jangan lupa explore kursus-kursus yang banyak dalam Microsoft Educator Center. Seperti yang Kak Era tunjukkan tadi, ada juga tentang Wakelet. Okay, cikgu boleh dapatkan 500 poin dan juga badge. Dan banyak lagi kos-kos yang ada lah dalam tu. Sila explore ya cikgu. Okay, so terima kasih semua kepada peserta-peserta webinar kerana menyertai sesi malam ini bersama Puan Mahira dengan tajuk Wakelet, Let's Ride the Wakelet Wave. Tertinggal pula. Okey, link kehadiran untuk sesi malam ini 27 Mac ialah http://gg.gg/dc2703E. Jadi peringatan kepada semua peserta-peserta, link hanya akan dibuka selama sejam sahaja daripada masa tamat webinar. Dan borang ini hanya boleh diisi sekali sahaja ya. Dan jangan lupa gunakan huruf besar untuk semua maklumat yang diminta kecuali alamat email. Dan ketiga, jangan share link ini di tempat lain. Sila jaga integriti kita semua. Dan pastikan peserta-peserta masukkan alamat email yang betul supaya sijil dapat masuk dalam inbox anda lebih kurang dalam tempoh 48 jam. Jadi kalau lambat tu harap bersabarlah ya cikgu. Okey, saya biarkan sekejap link ni untuk peserta-peserta salin ataupun screenshot ke link kehadiran. Okey. Alright, di sini iklan untuk sembang santai bersama ikon pendidikan Encik Muhammad Fadli Saleh, guru matematik yang pernah menerima anugerah guru inspirasi McDonald untuk sesi sembang santai 28 Mac jam 3 petang hingga 4 petang esok ya. Tajuk sembang santai esok, Cikgu Fadli di Mata Rakyat Malaysia. Dan esok juga pada waktu malam kita ada sesi webinar bersama Cikgu Julie Moziandi binti Ahmad daripada SMK Kuala Perlis. Jauh tu. Okay, dengan tajuk Simple Coding. Jadi cikgu letaklah reminder jam 3 petang hingga 4 petang esok sesi sembang santai, 9 hingga 10 malam untuk sesi webinar tajuk Simple Coding. Okey, jumpa esok ya. Sekian, terima kasih. From teachers to teachers. Assalamualaikum.
Dah habis record kan? Hello? Belum lagi. Belum. Okay. Stop record.